Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Saya Profesor Madya Datuk Paduka Dr. Muhammad Rosli bin Saluddin, Fellow Penyelidik Kanan Institut Alam dan Tamadun Melayu UKM Bangi Selangor, merangkap tokoh warisan kebangsaan orang hidup. Tuan-tuan dan puan-puan, dah lama kita tak bersua secara video seperti ni, macam ni tuan-tuan dan puan. Ada yang bertanya dengan saya, apa makna tokoh warisan kebangsaan orang hidup tu? Tokoh warisan kebangsaan orang hidup tu adalah anugerah yang dibagi oleh kerajaan Malaysia yang ada kaitan dalam bidang adat, warisan, sejarah dan budaya, iaitu tokoh warisan kebangsaan orang hidup, Togombo Penglipulara. Maknanya pakar rujuk dalam bidang yang saya sebutkan tadi itulah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan jangan poning, saya dah jawab dah tuan-tuan dan puan-puan. Yang kedua, isu yang saya nak sebut lagi tuan-tuan dan puan-puan ialah tentang apa yang dikatakan sebagai peti bernian. Peti bernian ialah wanita dalam adat yang boleh melahirkan zuriat yang terbaik, zuriat yang baik. Itu yang dipanggil sebagai peti bernian. Peti bernian, wanita yang boleh melahirkan zuriat yang baik. Sebab dalam adat pepatih, zuriat itu adalah sangat-sangat penting untuk meneruskan adat pepatih itu sendiri. Dan kemudian kalau di tanah Sumatera dipanggil sebagai poti bunian. Memang nama bunian, jadi maknanya dia tidak boleh ditengok. Dia adalah sejenis poti yang color dia color merah, kuning dan hitam. Poti bunian, dalam tu diletakkan barang-barang kebesaran, datuk-datuk adat dalam tu yang tak boleh dibuka dan ditengok oleh orang lain. Tompek pun tersuruh, sebab tu namanya poti bunian. Dan kemudian ada juga jabatan poti bunian kalau di Minangkabau. Jadi maknanya yang ada kaitan dengan barang-barang alat-alat kebesaran itu tuan-tuan dan puan-puan. Satu lagi saya nak cerita tuan-tuan dan puan-puan, anugerah. Kalau DATUK Datuk, itu adalah anugerah yang dibagi oleh Yang di-Pertuan Agong dan Tuan Yang Terutama negeri Pulau Pinang, Melaka, Sabah dan Sarawak. Itu DATUK Datuk. DATO, itu adalah anugerah yang dibagi oleh 9 Raja-Raja Melayu yang ada di Malaysia ini. TO, ialah gelaran yang dibagi kepada tokoh-tokoh yang hebat. Misal kata Tok Parui, Tok Parui, Tok Kenali misalnya, Tok Kupalo, iaitu pejuang-pejuang yang hebat sebenarnya, satu ketika dahulu. Dan kemudian kalau dalam adat pepatih, Buapak gelarannya bukan DATO, dia gelarannya adalah TO, sebab Buapak ini adalah satu kedudukan yang cukup besar dari segi kuasa dan sumbangannya kerana ia mempunyai anak buah. TO, kalau TOK, Tok, itu adalah gelaran kepada isteri datuk-datuk undang yang ada di Negeri Sembilan. Tok Puan. Kalau gelaran untuk yang gelaran suaminya Tun, maka isterinya Tok Puan. Itu bezanya tuan-tuan dan puan-puan. Kalau dibuka kamus Minangkabau, balik pada cerita poti tadi tuan-tuan dan puan, ada juga yang dipanggil sebagai poti hunian. Hunian, tompek menyimpan barang-barang alat kebesaran tadi. Bukannya poti monian. Tak ada macam itu. Dan satu lagi tuan-tuan dan puan, tanah-tanah adat adalah sangat penting dalam adat pepatih Negeri Sembilan.
kalau dikodinkan tuan-tuan dan puan-puan, kodin au serumpun, ya, au serumpun, maka ia akan dapat rotor 1/3. Bukan semua-semua dia, tuan-tuan dan puan-puan. Itu kalau dikodinkan. Ya, dan kemudian itu adalah sangat-sangat penting dalam kesinambungan adat pepatih. Dan kalau keturunan perut tersebut tidak ada boneh perempuan, yang ada laki-laki saja, maka pesaka itu akan disebut sebagai pesaka gontong. Adik-beradik lelaki boleh duduk di tanah itu sepanjang hayat. Tak payah sorahkan kepada perut balik, kepada suku balik. Dia boleh guna sepanjang hayat. Ya, dan kemudian kalau dalam adat pepatih, atas dasar kasih sayang, tanah itu boleh dijual secara kasih sayang dalam perut yang sama, dalam suku yang sama. Pusaka gontong tadi, tuan-tuan dan puan. Dan kemudian rumah pusaka adalah sangat penting. Kalau tak ada rumah pusaka, tak ada tanah pusaka, jadi saya nak terombokan macam ni. Jojak wali atas pesaka, jojak pesaka atas rotor pesaka, rotor pesaka ada tanda rupa, iaitu tanah adat, ya, rumah adat, omeh, barang-barang, pesaka dan yang lain-lain. Itu tanda orang yang mempunyai adat. Kalau tak ada seperti itu, macam mana kita nak mengaku dia boleh menjadi wapak, dia boleh menjadi lembaga, dia boleh menjadi ibu soko? Sebab semua itu adalah sangat-sangat penting. Dan kemudian satu lagi, tuan-tuan dan puan, ya, kalau kita tengok dalam adat pepatih, dia ada macam-macam undang-undang. Antara undang-undang 9 pucuk, saya akan sebut ya 1-2 undang-undang tersebut yang boleh mengawal kedudukan anak-anak buah itu. Undang-undang takluk kepada raja. Bila undang-undang takluk kepada raja, pangkai adalah torombo. Ya, torombo. Ya, jangan ikutkan hati nanti mati, jangan ikutkan rasa nanti binasa, jangan ikutkan nafsu nanti losu, jangan ikutkan marah nanti parah, jangan ikutkan risau nanti tidur tak lelap, jangan ikutkan maleh nanti hutang tak lansai, minum kopi dengan susu kurang manis ditaruh gula, jangan diikut hawa nafsu kau tak mati seperti gila. Itu salah satu cabang undang-undang 9 pucuk takluk kepada raja. Ada juga undang-undang 9 pucuk takluk kepada alim ulama, iaitu orang bijak pandai agama yang menjaga hal ehwal Islam tu sendiri. Apa pegangannya kalau dalam adat pepatih? Suluh bendang. Ya, suluh bendang. Dia ada kata-kata yang memberi nasihat ya kepada anak-anak buah itu sendiri. Orang belega ya di waktu petang itu tanda orang belega di tengah hari, itu tanda hari nak petang. Saya cuba mencari diri, rupanya ada di tengah torang. Burung merpati terbang 1000 hingga seekor di tengah laman. Kau nak mati di hujung kuku, elok kau kubur di tapak tangan. Itu suluh bendang yang boleh mengingatkan anak-anak buah. Ada juga undang-undang takluk kepada keramaian. Kalau keramaian, ada dasar-dasar undang-undangnya. Misalnya, kalau kita nak naik di atas rumah orang adat pepatih, rumah pesaka, bukan boleh naik macam tu saja. Sebelum naik, akan ada peringatan-peringatan ni. Ada rumah tangga pelantai yang di bawah tu. Putik pau di pematang jatuh sebiji di atas titi. Dari jauh saya datang, boleh tak berjumpa tuan rumah yang baik budi? Maka dijawab adik orang rumah, adik tuan rumah, kadang-kadang berisi manik berisi hampa padi. Segala yang datang jemputlah naik, sebelum naik basuhlah kaki. Ada tempayan di bawah tu. Ada batuh tompek mencebok air. Dan ada limau-limau yang dah diparah untuk cuci basuh tangan. Sanitizer yang dulu-dulu tuan-tuan buat. Balon boleh naik.
duduk di rumah tangga tu ada monti yang akan tanya apa sebab nak datang, apa sebab nak naik, apa urusan. Kalau layak naik, barulah naik kereta. Jadi banyak undang-undang. Ada juga undang-undang tertakluk kepada alam. Alam terbentang. Penakit pisau sirau, ambil galah batalin tabung, selodang jadikan niu, air nas titik jadikan laut, tanah nas kopa jadikan gunung, alam terkombang jadikan guru. Maknanya, apa yang berlaku pada alam itu dijadikan pedoman. Itu dijadikan panduan, tuan-tuan dan puan-puan. Dan inilah yang saya nak cerita secara spontan dengan tuan-tuan dan puan-puan. Jangan kita lupa ya peringatan-peringatan orang tua-tua dulu. Jangan kita kobar pula. Ya, adat pepatih itu dah tak ada lagi. Adat pepatih itu dah pupui. Adat pepatih masih tahui. Masih diamalkan. Sikap kerjasama, tolong menolong, musyawarah, bantu-membantu masih diamalkan sampai bila-bila. Ya, jangan lupa like, share dan subscribe Raja Terombo Official. Terima kasih.